buah negara di benua ini dan ia dibahagikan kepada 3 wilayah iaitu Amerika Selatan, Utara dan Tengah. Mari kita lihat bersama-sama senarai nama negara-negara tersebut. Kedatangan Islam ke Amerika Syarikat adalah bermula apabila orang-orang daripada Afrika dan juga Timur Tengah datang berhijrah ke Amerika Syarikat. Pada abad ke-16, terdapat catatan mengatakan bahawa orang-orang Islam telah mula berhijrah dan juga bermukim di Amerika Syarikat. Gelombang migrasi Muslim yang terbesar telah berlaku pada akhir abad ke-19 yang mana negara asal mereka telah mengalami penjajahan daripada negara-negara barat. Faktor perkembangan Islam di Amerika Syarikat adalah disebabkan oleh ketidakadilan, tekanan dan juga ada di antara mereka yang inginkan kebebasan. Mereka menganggap bahawa Amerika Syarikat adalah sebuah negara yang tidak menghalang mereka menjalankan agama mereka sendiri iaitu agama Islam. Bagi mereka juga, Amerika Syarikat adalah sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa membezakan warna kulit dan juga agama. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada dasar ataupun polisi penyebaran agama Islam di benua Amerika. Seperti yang kita maklum, benua Amerika merupakan sebuah benua di mana penyebaran agama Islam sangat sedikit pada ketika itu. Oleh itu, antara dasar ataupun polisi bagaimana negara-negara di benua Amerika menyebarkan agama Islam di setiap negara di benua Amerika tersebut, antaranya adalah mereka menggunakan polisi ataupun dasar yang sedia ada di negara tersebut. Seperti contoh Amerika iaitu dasar kebebasan beragama. Oleh itu terdapat madrasah ataupun masjid-masjid yang mana menjadi pusat utama penyebaran agama Islam. Selain itu, dasar ataupun polisi yang digunakan pakai dengan menggunakan teknologi itu sendiri, iaitu menggunakan teknologi dalam membantras asimilisasi seperti yang berlaku di Kanada. Mereka menggunakan teknologi dan juga media massa untuk sebagai platform untuk penyebaran agama Islam. Selain itu, di Colombia, mereka menggunakan hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab yang lain seperti Qatar dan sebagainya. Dengan itu, agama Islam ataupun pelajar-pelajar yang menduduki agama Islam itu sendiri dapat bertukar-tukar ilmu, bertukar-tukar pendapat dan juga dapat pergi ke negara-negara Arab untuk mendapatkan pendidikan agama Islam itu sendiri. Seterusnya, negara Brazil dan Ekuador juga menggunakan dasar ataupun prinsip yang sama seperti yang telah dikatakan oleh rakan saya sebentar tadi, yaitu dasar penubuhan masjid. Masjid digunakan sebagai pusat penyebaran ilmu agama utama dan pelaksanaan aktiviti keagamaan. Namun begitu, ada juga negara yang menggunakan dasar ataupun prinsip yang berbeza, yaitu negara Argentina. Negara Argentina berpegang kepada dasar ataupun prinsip penubuhan sekolah dan universiti. Universiti sebagai pusat penyebaran ilmu agama utama untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa dan mahasiswi Muslim di negara tersebut agar dapat menjadi ulama ataupun pemimpin komuniti Muslim di negara tersebut. Walaupun begitu, Peru juga mengamalkan dasar ataupun prinsip yang berbeza, yaitu di negara Peru mereka berpegang kepada dasar kebebasan agama. Masyarakat di negara tersebut dijamin hak hidup beragama tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Kurikulum pendidikan Islam di benua Amerika. Tahukah anda negara-negara di benua Amerika merupakan negara sekular? Mereka mengamalkan sistem demokrasi dalam dasar pendidikan di negara mereka serta menggunakan dasar pengalihan kuasa desentralisasi untuk membentuk kurikulum di negara mereka dan bahagian masing-masing. Dengan adanya demokrasi dalam pendidikan ini, mereka mempunyai kuasa dan autonomi untuk membentuk kurikulum pendidikan Islam mengikut pemerintah di bahagian dan negara masing-masing. Untuk makluman anda, negara-negara di benua Amerika tidak mendiskriminasikan pendidikan Islam dan juga ajaran agama Islam itu sendiri. Akan tetapi, kurikulum mereka ataupun sekolah dan institusi mereka tidak melibatkan ataupun mewujudkan kurikulum berdasarkan kepada Persekutuan Nasional ataupun kurikulum yang berdasarkan kepada kerajaan semasa. Terdapat beberapa subjek ataupun kurikulum yang telah diajarkan di sekolah-sekolah dan institusi di benua Amerika. Antaranya adalah bidang akhlak, bidang fiqh, bidang al-saraf, bidang sirah dan juga bidang hadis. Apabila adanya kurikulum pendidikan Islam, sudah semestinya wujudnya institusi pendidikan Islam. Sebagai contoh, di Kanada terdapat 3 jenis institusi pendidikan Islam. Yang pertama ialah Islamic Full-Time School, dan yang kedua adalah Islamic Part-Time School, dan yang ketiga adalah Quranic School. Kita beralih pula kepada institusi pendidikan Islam yang terdapat di
di benua Amerika Utara seperti di Amerika Syarikat, Colombia, Costa Rica, Cuba dan juga Meksiko. Dan seterusnya, senarai nama buah institusi pendidikan Islam di bawah benua Amerika Selatan yang terdiri daripada 4 negara. Negara yang pertama iaitu di negara Brazil, terdapat 3 buah institusi pendidikan Islam, iaitu seperti contoh the Brazilian Islamic School dan Arab Brazilian School. Dan negara yang kedua pula iaitu negara Argentina, terdapat 2 buah institusi pendidikan Islam, iaitu yang pertama the King Fahd Islamic Cultural Center dan yang kedua Islamic Center of Republic of Argentina. Dan negara yang ketiga pula iaitu negara Peru, terdapat 1 buah institusi sahaja, iaitu the Reciters Institute of Quranic Memorizations and Islamic Studies. Dan negara yang terakhir pula iaitu di Ecuador, terdapat 2 buah iaitu yang pertama the Centro Islamico del Ecuador di Masjid As-Salam dan di Guayaquil. Data menunjukkan bahawa bilangan guru pendidikan Islam di benua Amerika semakin bertambah seiring dengan pertambahan sekolah-sekolah agama di beberapa negara di benua Amerika. Malangnya, latihan guru pendidikan Islam di negara-negara benua Amerika masih berada di tahap yang agak membimbangkan. Walau bagaimanapun, Persatuan Muslim di negara-negara benua Amerika telah mengadakan satu inisiatif atau usaha untuk memantapkan kualiti guru pendidikan Islam. Antara kursus yang ditawarkan adalah seperti berikut. Seterusnya, organisasi kedua yang menguruskan perguruan Islam secara sepenuhnya adalah organisasi yang dipanggil sebagai Islam, iaitu Islamic Schooling of America. Okey, organisasi ini akan menguruskan sekolah-sekolah agama yang berada di Amerika dan mereka juga akan membimbing guru-guru agama pendidikan Islam untuk menjamin kualiti mereka dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.